المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita semua lupa, kita niat i'tikaf dulu. Mudah-mudahan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban." Fatuba lil ghuraba. Hadis ni tuan-tuan dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Yakni apa yang akan berlaku di akhir zaman ke atas umat Islam. Riwayat Imam Muslim yang bermaksud Islam bermula dalam keadaan dagang. Dan Islam akan kembali dagang. Berbahagialah orang-orang yang dagang. Maksudnya macam ni. Mula-mula Islam berkembang di bumi Mekah ni selama 13 tahun. 40 orang saja yang beriman. Itu pun selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj, ramai yang murtad pasal tak percaya. Kemudian apabila berhijrah ke Madinah, disambung oleh para sahabat yang 4, ratusan ribu orang Arab memeluk agama Islam. Hari ini jumlah umat Islam di bumi ataupun di planet kita ni 1.8 bilion, 1,800 juta daripada jumlah penduduk 7 bilion. 1.8 bilion tu orang Islam. Tetapi malangnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ramai. Tapi di akhir zaman, agama Islam yang kita anuti ini menjadi agama yang seolah-olah agama yang asing sebagaimana peringkat permulaan di Mekah. Orang Islam sendiri di akhir zaman tak kenal dengan agama dia. Itu maksud dia. Kalau kita beramal dengan ajaran Islam, orang berasa pelik. Kalau pagi, petang, siang, malam pakai jubah macam ni lah, ni tak pakai serban lah, ish, awak dia ni, dia rasa pelik. Kalau duduk tengah mesyuarat ni, kita berhenti sat nak pergi semayang, dia pun rasa pelik. Tu maksudnya tuan-tuan. Jadi kita kiah ngerilah dalam soal-soal yang lain macam tu juga. Orang hantar anak pergi sekolah agama, nak kerja apa, nak makan apa, rasa pelik. Duk hafal Quran ni, esok nak kerja apa, nak makan apa? Saya jawab, makan nasi lah, bahlul oi. Kita orang Melayu nak makan apa? Takkan nak makan chicken chop. Ni yang kata Islam hari ni. Tuan-tuan, peringkat awal dulu di Malaysia, bila ada satu kumpulan ini, dia beramal dengan ajaran Islam, saya tak mahu sebutlah kumpulan tu. Kita sendiri pun masa tu bahasa pelik. Tengok isteri mereka dengan berjubah, dengan furdah. Ini main mana? Sampai ada kata hantu kum-kum pun ada. Oh, bahasa pelik. Itulah nasib Islam di akhir zaman. Walau bagaimanapun Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Siapa-siapa yang terus-menerus beramal dengan ajaran Islam di akhir zaman, orang tu orang yang cukup betul. Kalau nak ambil ayat Quran ada yang boleh kita kaitkan juga, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalim ala aqibai
falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ali Imran surah ketiga ayat 144. Maksudnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul. Cuba dengar. Makna bagi saya ayat ni boleh dikaitkan dengan hadis tadi. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekiranya beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu semua nak kembali ke belakang, nak meninggalkan ajaran Islam, alasan Muhammad dah tak ada orang, nak amal apa lagi? Allah sebut, sesiapa yang kembali ke belakang, meninggalkan ajaran Islam dengan alasan Muhammad telah wafat dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka, kata Allah, tidak mampu memudaratkan Allah walaupun sedikit. Di penghujung ayat, wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Apa bersyukur di sini? Orang-orang umat Muhammad yang terus-menerus berpegang teguh, beramal, berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnah. Ni hari kita lah ni. Boleh bang? Bang, boleh tak? Itu cerita dia. Jadi ada 10 minit, saya akan 15 minit ni. Kita nak cerita sikit hari ni, khutbah sikit tajuk lain. InsyaAllah banyak modal. Khutbah sekali kita habaq apa dia tajuk dia. Jangan tidur tuan-tuan. Tuan-tuan tidur rugi, Power Rangers lah insyaAllah. Persoalan yang timbul hari ini, kenapa di akhir zaman orang Islam sendiri tak mau kepada agama dia? Apa dia? Apa faktor dia? Apa punca dia? Pertama sekali tuan-tuan, ialah kerana kejahilan. Kejahilan. Tuan-tuan, selalu saya baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syarat ataupun asas seseorang nak jadi manusia yang baik, beriman, bertakwa pada Allah, asas dia ialah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuba dengar. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah beri kefahaman agama kepadanya. Orang yang nak jadi baik, asas nak jadi baik ni mesti bermula yang ni, faham agama. Nak faham agama kena main dengar majlis ilmu. Hak bercakap ni bukan alim, boleh sikit-sikit je. Saya pun mengaji lagi tuan-tuan. Walaupun saya dah 30 tahun dalam bidang dakwah, mengaji macam mana ustaz mengaji. Hak saya tak tahu, saya telefon orang lain. Yang ni apa dia tak? Kadang-kadang saya telefon ustazah. Tak malu nak abang nak. Kan? Ustazah tu bahasa Arab first class ni. Kita tak faham apa, kita tanya dia. Agak-agak hadis ni tak mana nak jumpa saya, dia habaq kitab sekian-sekian. Kemai dia. Nasib baik dia tak jadi ustaz. Kalau dia jadi ustaz, aku tak boleh cari makan. Kan? Tu kata kita pun mengaji. Nah, kita pun berguru. Nah, jadi tuan-tuan, itu asas. Kalau nanda ayat Quran yang menyokong hadis ni, Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah ni maknanya kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan sesiapa yang diberi al-hikmah itu, dianugerah al-hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Bila seseorang tu faham ayat Quran, faham hadis, dia amal baik. Faham Quran, faham hadis, ramai yang faham Quran, faham hadis, tapi amal belum tentu lagi. Itu yang berat ni tuan-tuan. Apatah jadi macam saya ni, pendakwah.
dengar sembang kemas. Dalam pada ustaz pun sembang kari. Dan malah istilah sembang kari lah. Sembang gulai tak ada, sembang kari. Sembang kari ya, dia pun tak main. Orang yang faham Quran, faham hadis banyak, tapi nak amal belum tentu lagi. Tetapi dah berdasarkan hadis mulia tadi, jelas. Asas nak menjadi seorang hamba Allah yang baik, dia kena faham agama, kena mengaji, kena belajar, kena berguru. Imam Asy-Syafi'i tu kecil-kecil hafal Quran lah. Kalau ikut sejarah dia 9 tahun hafal Quran. Kita Pak Haji 90 tahun tak hafal lagi. Tapi apa dia kata tentang ilmu? Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan kullama zadni ilma zadni fahma bijahli. Maksudnya setiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Tu dia. Lagi rajin mengaji bang, lagi nampak kita banyak tak tahu. Saya pun mengaku kan kita tahu semua. Mudah-mudahan masa kita duduk mengaji, kita duduk tanya habaq orang yang lebih alim pada kita, moga-moga kesalahan kesilapan kita dimaafkan Allah. Itu kelebihan orang mengaji.